Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang kepada pelajar-pelajar tingkatan 2 bagi subjek RBT, Reka Bentuk dan Teknologi. Bersama saya Cikgu Rizwan. Baik, hari ini kita akan bincangkan satu topik iaitu topik reka bentuk elektronik. Dan sebelum kita lihat dengan lebih mendalam berkaitan dengan topik reka bentuk elektronik, apa kata kita lihat dahulu apakah yang dimaksudkan dengan elektrik dan juga elektronik. Okey, elektrik yang merujuk kepada sejenis tenaga ataupun power merupakan pergerakan elektron dalam pengalir dan boleh didapati dalam dua bentuk iaitu arus terus dan juga arus ulang-alik. Okey, kaedah untuk menghasilkan elektrik terbahagi kepada dua iaitu melalui proses tindak balas kimia. Sebagai contoh, bateri, terdapat bateri sel kering dan juga sel basah. Dan yang kedua melalui tindak balas aruhan magnet. Okey, boleh didapati di dinamo basikal ataupun di sistem jana kuasa hidroelektrik yang membekalkan elektrik di kediaman-kediaman kita. Okey, seterusnya apakah pula yang dimaksudkan dengan elektronik? Baik, litar yang direka bentuk menggunakan komponen elektronik disusun dan disambungkan bagi mencapai tujuan penggunaan yang hendak dilakukan. Okey, kita lihat contoh lampu automatik. Lampu automatik akan melibatkan susunan komponen yang terdiri daripada pengesan cahaya ataupun pengesan pergerakan. Seterusnya melibatkan litar kawalan dan juga lampu LED. Okey, ini yang dimaksudkan dengan reka bentuk elektronik, iaitu komponen elektronik disusun dan disambungkan bagi mendapatkan output tertentu. Okey, jelas apakah yang dimaksudkan dengan elektrik dan elektronik. Alright. Baik, berdasarkan paparan, apakah nama alatan-alatan yang anda lihat ini? Ada sesiapa yang pernah jumpa sebelum ni? Okey, ini adalah komponen ataupun peranti-peranti elektronik yang kita jarang lihat, tetapi kita pernah menggunakan peralatan elektrik ataupun peralatan elektronik. Tetapi kita tidak melihat secara langsung komponen-komponen ini. Kita cuma dapat melihat fungsi sesuatu peralatan yang kita gunakan. Okey, di sebelah kanan pula melibatkan litar elektronik, kombinasi komponen-komponen yang pelbagai untuk membentuk satu litar elektronik. Yang di atas adalah magnet code dan di bawah ini terdapat jenis Arduino. So terdapat pelbagai jenis litar elektronik yang boleh diprogramkan. Okey. Seterusnya, dalam sesi pengajaran ini kita akan lihat ataupun kita akan nyatakan maksud mikro pengawal ataupun microcontroller dan juga mikro proses. Okey, yang kedua kita akan menjelaskan bahagian-bahagian yang terdapat pada mikro pengawal. Okey. Baik, di manakah aplikasi elektronik ini dapat dilihat? Okey, cikgu yakin semua pelajar pernah lihat kebanyakan yang terdapat di paparan ni, especially telefon, okey, smartphone, and then komputer ataupun laptop, mesin basuh automatik, pintu gelonsor, sliding door secara automatik, pintu pagar automatik dan juga lampu isyarat. Lampu isyarat ni pun juga automatik. Macam mana dia bertukar lampu daripada merah kepada kuning dan kepada hijau. Okey, kalau dilihat dia kepada semua peralatan ataupun aplikasi elektronik ini, bagaimanakah ia menjalankan fungsi automatik masing-masing? Okey, sudah semestinya akan melibatkan mikro pengawal. So, mikro pengawal yang telah diprogramkan ataupun telah diatur carakan akan menjalankan semua fungsi-fungsi mengikut ketetapan yang dibuat. Alright. Okay, next. Okey, seterusnya menyatakan maksud mikro pengawal dan juga mikro pemproses. So, kita lihat satu-satu. Okey, yang pertama, mikro pengawal ataupun microcontroller dikenali sebagai peranti kawalan dalam satu chip. Maksudnya di sini, yang kotak hitam panjang macam lipan ni, yang banyak kaki ni, ini adalah mikro pengawal dan ini adalah chip yang dipasang pada board elektronik. Yang sebagai contoh yang di atasnya adalah Arduino Uno dan di bawah ni adalah litar elektronik magnet code. So litar-litar ini dipasang dengan chip yang dikenali sebagai mikro pengawal yang berfungsi sebagai otak yang menyimpan segala pengaturcaraan ataupun arahan yang dimasukkan bagi menjalankan sesuatu fungsi pada sesuatu projek. Okey, di dalam mikro pengawal ini terdapat beberapa peranti kawalan iaitu unit pemprosesan pusat CPU, random access memory RAM,
read only memory, ROM dan juga port input dan output. Okey, semua empat peranti kawalan ini berada di dalam mikro pengawal. Alright, seterusnya kita lihat apakah fungsi mikro pengawal ataupun microcontroller ini. Okey, yang pertama ia menjalankan fungsi sebagai mengawal peranti elektronik. Okey, apakah peranti elektronik yang dikawal? Okey, sebagai contoh kita lihat sesuatu peralatan elektrik. Kita akan lihat apakah fungsi peralatan elektrik yang kita gunakan. Contohnya seperti lampu. Okey, lampu akan menyala. Maksudnya di sini peranti kawalan ini akan mengawal nyalaan lampu tersebut. Sama ada lampu itu dikawal untuk dipadam, okey, dibuka ataupun on, ataupun dikawal untuk ia menyala secara berkelip. Okey, semuanya boleh ditetapkan ataupun diatur cara di dalam mikro pengawal. Okey, yang kedua, mikro pengawal menjalankan fungsi sebagai kawalan mudah berdasarkan pengaturcaraan yang dimuat naik ke dalamnya, seperti yang saya cakapkan tadi lah. Okey, yang ketiga dikategorikan sebagai komputer kecil yang dapat menerima, memproses dan menghasilkan isyarat, melibatkan 3 peringkat iaitu input, menerima isyarat, proses, okey, memproses isyarat dan juga output, menghasilkan isyarat output ataupun menghantar isyarat output untuk komponen peranti elektronik mengeluarkan dia punya fungsi. Okey, ini adalah fungsi mikro pengawal. Baik, ini adalah gambar raja blok mikro pengawal. Di sini dapat dilihat, okey, mikro pengawal ini dipasang di beberapa litar elektronik dari jenis yang berbeza dan ia berfungsi sebagai chip bagi menyimpan semua data ataupun arahan-arahan pengaturcaraan yang telah dibuat. Okey, ini adalah gambar raja blok melibatkan CPU, RAM, ROM dan juga port input dan output. Baik, di sini cikgu ada tips untuk membantu pelajar macam mana nak mengingat kedudukan ROM dan juga RAM di dalam gambar raja blok mikro pengawal. Mungkin ada masa nanti ada keperluan untuk melukis semula gambar raja blok ni. So mungkin dapat membantu supaya kita tak confuse di mana kedudukan RAM dan juga ROM. Okey, bagaimana untuk mengingati kedudukan RAM dan ROM dalam gambar raja blok mikro pengawal ni? Lihat pada perkataan RAM pada gambar raja blok mikro pengawal. Huruf A yang terdapat pada perkataan RAM itu, okey, boleh dikaitkan dengan kedudukannya di atas. Okey, maka dapat dikenal pasti RAM adalah berada pada petak di atas dalam gambar raja blok. So, harap membantu. Alright, next. Okey, yang kedua melibatkan microprocessor atau dikenali juga sebagai microprocessor. Okey, microprocessor ini merupakan peranti pemproses mikro dalam satu chip bersama chip-chip sokongan. Maksudnya di sini ia digunakan bersama chip-chip sokongan yang lain seperti input, output, RAM dan juga ROM. Semua chip sokongan berada di luar microprocessor dan dihubungkan melalui sistem bus. Okey, kebiasaan digunakan untuk kawalan yang besar seperti komputer. Contohnya kalau macam kita nak beli satu-satu komputer, kita akan lihat dulu dia punya prosesor tu berapa dia punya power ataupun kapasiti dia. Sebab nanti prosesor inilah yang akan memainkan peranan sama ada dapat menjalankan pelbagai fungsi ataupun ia hanya dapat memberikan fungsi yang terhad. So kalau prosesor ni yang power ataupun yang berkapasiti tinggi, dia dapat memberi banyak fungsi yang lain. Baik, seterusnya kita akan lihat gambar raja blok bagi microprocessor. Okey, di sini adalah gambar sebenar bagi microprocessor dan di bawah ini adalah gambar raja blok bagi microprocessor. Dapat dilihat chip-chip sokongan seperti input, output, RAM dan juga ROM berada di luar microprocessor dan ianya dihubungkan melalui sistem bus. Okey. Dan di sini cikgu ada tips untuk membantu para pelajar jika ada keperluan untuk melukis semula gambar raja blok ni di masa akan datang. So kita lebih mudah untuk ingat di manakah kedudukan input, output, RAM dan juga ROM. Okey, boleh dikaitkan di sini melalui sistem bus ni kita anggarkan okey pintu bus berada di sebelah kiri di bahagian hadapan bus, maka kita boleh masuk ataupun in ke dalam bus melalui pintu di sebelah kiri. So kita boleh kaitkan dengan input berada di sebelah kiri.
And then seterusnya bagi kedudukan RAM dan ROM. Okey, dalam senarai huruf ABC yang ditulis dari kiri ke kanan, so kita akan menjumpai A dahulu sebelum O. So kita boleh kaitkan RAM berada di sebelah kiri dan juga ROM berada di sebelah kanan. So harap membantu pelajar untuk mengingat kedudukan semua peranti-peranti yang terlibat apabila melukis semula gambar raja blok nanti. Okey. Okey, kita telah pun membincangkan maksud bagi mikropengawal dan juga maksud bagi mikropemproses. Terusnya kita akan menjelaskan bahagian-bahagian yang terdapat pada mikropengawal. Okey, jom kita lihat. Okey, mikropengawal melibatkan 3 peringkat, iaitu peringkat yang pertama bahagian input, peringkat yang kedua bahagian proses dan peringkat yang ketiga bahagian output. Okey, bahagian input ini akan melibatkan peranti-peranti input. Bahagian proses ini melibatkan unit pemprosesan pusat ataupun CPU. Secara tak langsung bahagian inilah terdapatnya mikropengawal, dan juga bahagian output ini akan melibatkan peranti-peranti output. So dalam sesuatu komponen dalam sesuatu peralatan elektronik, so kita akan dapat lihat ini bahagian yang menerima arahan daripada kita ataupun komponen-komponen menerima isyarat daripada pengguna, kemudian menghantar isyarat kepada bahagian proses, dan akhir sekali pengguna akan dapat melihat fungsi sesuatu peralatan pada bahagian output. Okey, jom kita lihat seterusnya. Okey, 3 bahagian yang terlibat di dalam mikropengawal, iaitu bahagian input, bahagian proses dan bahagian output. So, untuk bahagian input, peranti input menerima isyarat dan menghantarkannya kepada unit pemprosesan pusat ataupun CPU. Terbahagi kepada dua, iaitu input digital dan juga input analog. Input digital dan input analog ini adalah merujuk kepada peranti-peranti yang akan terlibat dalam sesuatu peralatan elektrik. Okey, jom kita lihat apakah peranti input digital. Okey, peranti input digital melibatkan beberapa komponen di sini. Ini adalah komponen-komponen yang biasa digunakan dalam projek elektronik. Okey, yang pertama adalah switch tekan tutup. Switch tekan tutup ini gambar raja switch tekan tutup, dan ini adalah simbol bagi switch tekan tutup. Bagaimana switch tekan tutup ini berfungsi? Okey, apabila punat ditekan, litar akan tertutup dan arus dapat mengalir, iaitu ia akan onkan litar. Okey, kalau kita rujuk pada simbol dapat dilihat, okey, bila kita tekan, litar akan bersambung dan menjadi lengkap. Bila litar lengkap, litar akan on dan lampu akan menyala. Okey, yang kedua melibatkan switch tekan buka. Switch tekan buka, bagaimana ia berfungsi? Bila kita lihat dalam keadaan asal switch ini, litar dalam keadaan yang lengkap, dan so bila switch ditekan, litar akan terputus ataupun terbuka. So secara tak langsung ia akan offkan litar dan lampu akan terpadam. Baik, komponen yang ketiga melibatkan penderia air. Penderia air juga berfungsi seperti mana fungsi switch, iaitu ia akan mengaktifkan litar apabila ia mengesan kehadiran air dan memberi isyarat satu, iaitu 5 volt untuk onkan litar, dan isyarat kosong, iaitu 0 volt untuk offkan litar. So penderia air ini akan bertindak balas apabila terdapat kehadiran air untuk mengaktifkan litar ataupun offkan litar. Baik, yang keempat melibatkan penderia pergerakan, iaitu motion sensor. Okey, motion sensor ini akan mengesan pergerakan haba dari manusia ataupun haiwan. Okey, isyarat akan dihantar ke mikropengawal. Penderia pergerakan ataupun motion sensor ni kebanyakan kita boleh didapati di bahagian pintu gelongso. So dia akan detect kehadiran pengguna. So dia akan menghantar isyarat kepada mikropengawal untuk on ataupun off, ataupun membuka ataupun menutup pintu gelongsor ataupun sliding door. Baik, seterusnya adalah yang paling istimewa di sini adalah switch micro. Okey, apa fungsi bagi switch micro? Okey, switch micro akan merujuk balik kepada fungsi bagi switch tekan tutup dan switch tekan buka. Okey, dua fungsi switch ini terdapat pada satu switch micro. Okey, ia boleh berfungsi sebagai switch tekan tutup ataupun switch tekan buka mengikut kehendak kita ataupun kehendak pengguna. Jom kita lihat secara detail. Okey, ini adalah binaan bagi switch micro. Switch micro terdapat 3 kaki, iaitu kaki COM ataupun common, kaki NO normally open, dan juga kaki NC normally close. Okey,
Dalam sambungan litar, kita hanya akan menggunakan atau akan menyambungkan dua wire saja, iaitu wire negatif kita akan sambungkan kepada kaki COM dan wire positif kita akan sambungkan pada salah satu di antara dua kaki ni, NO ataupun NC. Okey, kalau kita akan gunakan switch itu sebagai fungsi switch tekan buka. Fungsi switch tekan buka maksudnya di sini dalam keadaan normal, switch itu litar itu dalam keadaan tertutup, normally close. Bila normally close, litar tertutup, litar itu akan berfungsi dan lampu akan menyala. So bila twill ini ditekan, okey, litar akan terbuka. Itulah yang dimaksudkan dengan fungsi switch tekan buka. Alright, yang satu lagi fungsi kita boleh juga gunakan sebagai fungsi switch tekan tutup. Dalam keadaan asal, kita sambungkan wire kepada kaki COM dan satu kaki normally open. Normally open ini adalah merujuk dalam keadaan asal litar itu open ataupun litar terbuka. So, bila litar terbuka, litar tidak berfungsi dan lampu akan padam. So, bila ada tindakan tekanan kepada twill penolak, litar akan tertutup. Litar tertutup dan lampu akan on. So, ini adalah dua fungsi yang boleh diterbalikkan dengan menggunakan switch micro. Alright. Okey, seterusnya kita lihat peranti input analog. Okey, peranti input analog ini akan melibatkan beberapa komponen. Yang pertama adalah penderia jarak ataupun juga dikenali sebagai ultrasonic sensor. Okey, fungsinya mengesan dan membaca ukuran jarak sesuatu objek logam ataupun bukan logam. Okey, kita boleh dapati penderia jarak ni di peralatan elektrik ataupun juga di kenderaan telah dipasang penderia jarak bagi tujuan keselamatan untuk mengesan jarak yang selamat di antara dua kenderaan. Okey, seterusnya penderia cahaya iaitu light density resistor. Okey, rintangan berubah mengikut kecerahan. Isyarat analog dihasilkan. Maksudnya di sini semakin cerah cahaya, semakin rendah kadar rintangan. Okey, LDR ni secara tak langsung kita boleh jumpa pada lampu jalan. So, kalau kita tengok bila keadaan hari yang gelap, so dia akan onkan lampu jalan secara automatik. Okey, bila dah cahaya kembali cerah, so dia akan offkan lampu secara automatik. Baik, yang ketiga adalah penderia suhu. Okey, penderia suhu ini mengesan suhu dalam julat tertentu. Isyarat analog terhasil berdasarkan perubahan suhu yang diterima. Ianya memberi isyarat berdasarkan suhu yang dikesan iaitu 0 sehingga 100 darjah Celsius. Okey, peranti ini akan tukarkan suhu dalam bentuk voltan. Okey, di manakah penderia suhu ini digunakan? Okey, ada setengah peralatan. Okey, contohnya macam peralatan di dapur, peralatan memasak yang memerlukan penderia suhu ini untuk mengawal fungsi dan off-kan secara automatik. Ataupun juga digunakan juga apabila mengesan kebakaran. So, bila mengesan sesuatu suhu yang tinggi, ia boleh mengaktifkan sesuatu fungsi peralatan. Contohnya mengaktifkan pam air untuk memadam kebakaran. Okey, ini adalah 3 jenis peranti input analog. Okey, seterusnya bahagian yang kedua melibatkan bahagian proses. Apakah yang dimaksudkan dengan bahagian proses? Okey, bahagian proses dilakukan oleh CPU ataupun unit pemprosesan pusat melaksanakan atur cara yang disimpan di dalam ROM iaitu read only memory. ROM berfungsi menyimpan atur cara secara kekal. So, apa yang kita muat naik akan tersimpan di dalam ROM. Okey, RAM berfungsi menyimpan data secara sementara. Data akan terpadam apabila bekalan kuasa dimatikan. Okay, proses yang berlaku di dalam CPU ialah menerima isyarat daripada bahagian input, kemudian akan memberi isyarat arahan kepada output berdasarkan atur cara yang ditetapkan. So, apa sahaja pengatur caraan ataupun arahan yang kita muat naik di dalam chip mikro pengawal ini, ia akan menghantar kepada bahagian output untuk dilaksanakan. Okay, contoh projek yang kita boleh lihat di sini adalah seperti okay, yang pertama, kipas automatik yang menggunakan pengesan suhu. Okay, pengesan suhu ini bertindak sebagai bahagian input. Okay, ia mengesan suhu, kemudian ia akan menghantarkannya isyarat kepada
mikropengawal, dan mikropengawal akan menghantarkan isyarat kepada bahagian output untuk mengaktifkan kipas. Okey, so secara tak langsung kipas ini akan berfungsi secara automatik berdasarkan suhu yang kita tetapkan. Okey, yang kedua adalah pam motor air automatik. Okey, pam air automatik ini berfungsi, bahagian inputnya melibatkan bahagian Bluetooth. Bluetooth ini kita boleh sambungkan dengan telefon. So kita boleh mengawalnya melalui telefon. Okey, ia akan menghantarkan arahan kepada bahagian mikropengawal, dan bahagian mikropengawal akan menghantar isyarat untuk bahagian output supaya mengaktifkan pam air tersebut. So pam ini juga boleh digunakan secara automatik dengan keadaan wireless ataupun tanpa wire, kawalan tanpa wire. Okey, ini adalah dua contoh bagi projek elektronik. Okey, yang ketiga melibatkan bahagian output. Bahagian output, apakah yang dimaksudkan dengan bahagian output? Okey, tugas bahagian output ialah menerima isyarat daripada unit pemprosesan pusat ataupun CPU dan menghantar kepada peranti output. Isyarat output boleh terhasil dalam bentuk digital ataupun analog. Okey, inilah bahagian yang kita tunggu. Okey, peranti output ini adalah melibatkan, ini contoh-contoh peranti yang kita biasa gunakan dalam projek elektronik. Yang pertama adalah diod pemancar cahaya, okey, ataupun LED, light emitted diode. Ia mengeluarkan cahaya dan sebagai lampu perhiasan mempunyai kutub positif dan negatif. Macam mana kita nak kenal pasti kutub positif dan negatif? Ialah berdasarkan kepada kaki LED. Yang panjang dikenali sebagai kaki anode, iaitu positif. Kaki yang pendek dikenali sebagai kaki cathode, iaitu negatif. Okey, yang komponen yang kedua melibatkan buzzer ataupun pembas, buzzer piezo. Buzzer ini menukarkan gelombang elektrik kepada gelombang bunyi yang berfrekuensi tinggi, juga mempunyai kutub positif dan negatif. Okey, buzzer ini adalah asas kepada pembinaan speaker. So, alatan-alatan yang mengeluarkan bunyi ini contohnya seperti buzzer, speaker dan sebagainya. Yang ketiga adalah geganti ataupun relay. Okey, geganti ini adalah sejenis switch, tetapi ia digunakan sebagai switch kawalan litar yang berarus tinggi. Agak-agak di mana kita boleh jumpa ataupun kita boleh lihat fungsi geganti ini. Okey, geganti ini kalau secara tak langsung kita boleh lihat dia punya fungsi di lampu isyarat. So, lampu isyarat peralihan lampu daripada warna hijau, kuning dan merah itu akan dijalankan oleh geganti ini. So, geganti akan berfungsi mengaktifkan litar lampu hijau, kemudian dia akan offkan litar lampu hijau, dia akan aktifkan litar lampu kuning, offkan litar lampu kuning dan aktifkan litar lampu merah dan seterusnya. So, geganti ini adalah switch yang berfungsi secara automatik. Alright, yang keempat adalah lampu LED 12 volt. Lampu LED 12 volt ni kebanyakannya boleh didapati pada papan-papan iklan ataupun lampu-lampu neon. Okey, berfungsi mengeluarkan cahaya apabila arus elektrik melaluinya menghasilkan output cahaya yang lebih terang berbanding diod pemancar cahaya yang tadi. Okey, ini menggunakan kuasa LED 12 volt, so dia dapat menghasilkan cahaya yang lebih terang. Seterusnya melibatkan motor arus terus ataupun motor direct current. Okey, berputar apabila ada arus elektrik melaluinya, berputar berlawanan apabila kutub positif dan negatif diterbalikkan. Okey, tidak jadi masalah. Apabila kita perlukan fungsi yang berlawanan, pusingan ataupun putaran yang berlawanan, kita boleh terbalikkan sambungan positif dan negatif ni pada sumber bateri. So, motor akan berfungsi mengikut ketetapan yang kita lakukan. Baiklah, seperti mana yang telah kita bincangkan, okey, cikgu harap pelajar-pelajar dapat menyatakan apakah yang dimaksudkan dengan mikropengawal dan juga mikropemproses. Seterusnya dapat menjelaskan bahagian-bahagian dalam mikropengawal, iaitu bahagian yang terlibat seperti bahagian input, bahagian proses dan bahagian output. Dapat disimpulkan di sini sebagai contoh, kita lihat sesuatu komponen ataupun peralatan elektrik itu akan terdiri daripada peranti-peranti input yang terlibat yang akan mengesan sesuatu keadaan, seterusnya memberi arahan kepada bahagian proses iaitu bahagian yang mikropengawal. So, semua pengaturcaraan ataupun ketetapan yang kita lakukan di bahagian mikropengawal ini akan dihantar ke bahagian output, dan kita akan dapat melihat fungsi sesuatu peralatan itu adalah pada bahagian peranti output tersebut. So, dengan ini jelas sesuatu projek ataupun peralatan elektrik ataupun peralatan elektronik yang berfungsi secara automatik akan melibatkan tiga bahagian ini, iaitu input, proses dan output.
So, saya harap semua pelajar jelas dengan keadaan sesuatu projek elektronik ini. Okey, sekian, terima kasih. Jumpa lagi di sesi pembelajaran seterusnya. Bye.